Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa ni, Nabi Musa AS adalah adik-beradik, dan Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa AS. Dan Nabi Harun dan Nabi Musa AS ni hidup pada zaman Fir'aun dan kaum Bani Israel. Jadi pada Nabi Musa ni, pada masa kecil Nabi Musa ni telah memakan telah macam makan bara api, hingga disebabkan itu menyebabkan kecederaan pada mulutnya. Dan Nabi Musa ni sukar untuk berbicara. Jadi Nabi Harun ni Allah telah memberi satu kelebihan. Nabi Harun ni fasih dalam berbahasa, dalam banyak bahasa. Jadi dengan kelebihan tu, Nabi Harun dan Nabi Musa AS ni pergi berdakwah ke kaum Bani Israel dan pada zaman Fir'aun itu. Dan pada zaman Fir'aun itu wujudlah ada satu nama ni adalah diberi sebagai Samiri. Samiri ni adalah ahli sihir pada zaman Fir'aun. Dan pada masa itu Samiri ini telah mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah patung sapi yang Samiri telah bina. Dengan patung sapi itu dengan disalut emas. Seperti yang kita tahu kan, Samiri ini adalah daripada keturunan Bani Israel yang memandai-mandai buat kerja-kerja jahat kan. Lepas tu kita beralih kepada Samiri ni, dia punya buat dia punya kesesatan lah, senang cerita. Dia bertindak melarang perbuatan dan menyeru mengingatkan kaumnya. Semasa Nabi Musa ni dia pergi munajat, Samiri ni buat apa? Dia pergi dekat kaum dia cakap apa? Korang nak tahu tak? Musa dah tak ada dah, dia dah wafat masa dia duduk di Bukit Tok Sina. Jadi ni kaum dia pun semua percaya lah. Kaum dia pun terikut-ikut semua. Jadi lepas daripada tu terjadilah macam-macam perkara kan. Jadi Nabi Harun pun jadi pelik lah. Rupa-rupanya Samiri ni ke cerita macam tu lah ceritanya. Sekejap sambung. Okey, seterusnya kita beralih cerita kepada Nabi Harun ni lah. Nabi Harun ni adalah seorang yang mempunyai kelebihan untuk berbicara, berkata-kata. Jadi Nabi Musa pula, dia ni jenis nak bercakap tak boleh, pelat. Yang kita tahu kan, dia telan bara api tu. Jadi kat sini lah bermulanya cerita Nabi Harun ni salah seorang yang pelengkap lah untuk Nabi Musa ni dalam berdakwah ni lah. Dia pergi ke semualah tempat, rumah ke rumah dan sebagainya. Dia datang dengan dakwah dia, bawa dakwah Nabi Musa, bawa dakwah sama-sama lah. Dia tolong Nabi Musa. Sampai suatu ketika Fir'aun dah tak ada, Fir'aun dah mati. Dan selepas tu Nabi Musa ni dia nak pergi munajat dekat Bukit Tok Sina. Jadi semasa Nabi Musa pergi munajat dekat Bukit Tok Sina tu dalam sekitar 30 hari. 30 hari dan ke atas lah. Jadi semasa tu Allah uji Nabi Harun dengan keadaan banyaknya ujian dia dari segi pelbagai lah. Antaranya adalah dalam berdakwah Nabi Harun ni, Allah uji dia dengan seorang yang bernama Samiri ni. Jadi macam tu lah.
Jadi kesimpulannya, Nabi Harun ni adalah abang kandung kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Harun ni mempunyai perilaku yang sangat-sangat baik, sopan santun dan sangat setia kepada Nabi Musa dalam perjuangannya. Ada satu kisah di mana ketika itu Nabi Harun menemani Nabi Musa untuk menentang Fir'aun yang telah dinukilkan dalam Al-Quran. Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Surah Toha ayat 47. Selain Nabi Harun ni setia kepada Nabi Musa, Nabi Harun juga membela golongan Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Dan kaum Bani Israel pada waktu itu yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun dapat diselamatkan dan mereka menetap di Palestin. Dan sampai satu hari di Palestin ketika itu, Nabi Musa mendapat mimpi bahawa Allah panggil dia ke Bukit Tursina pada waktu itu. Jadi Nabi Musa ni pun bagi amanat dekat Nabi Harun untuk menjaga kaum Bani Israel. Dan Nabi Musa ni pun pergilah ke Bukit Tursina selama 40 hari. Dan seperti yang tadi Qayyum ceritakan, berlaku macam-macam perkara. Samiri menyesatkan kaum Bani Israel dengan menyebarkan informasi ataupun kabar angin yang mengatakan bahawa Nabi Musa telah wafat. Jadi disuruh menyembah sapi yang diperbuat daripada emas itu kan. Dan ketika itu, ketika Nabi Musa pulang ke kawasan mereka duduki itu, Nabi Musa sangat marah sebab tengok kaumnya ingkar arahan Allah dan menyembah patung sapi. Dan pada waktu itu Nabi Musa mencari Nabi Harun dan marah dekat Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, janganlah kau marah aku. Sesungguhnya aku telah diugut bunuh oleh mereka. Sebab apa? Sebab mereka nampak Nabi Harun ni lemah lembut, tak macam Nabi Musa. Macam tu. Jadi mereka semua ni ugut nak bunuh Nabi Harun. Sedangkan Nabi Harun ni dah bagi tahu dah dekat mereka, dah larang dah mereka daripada menyekutukan Allah, tapi mereka ingkar juga, mereka tetap menyembah patung sapi. Dan pada akhirnya Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Harun, dan setelah itu mencari Samiri, kerana Nabi Harun menceritakan bahawa Samiri adalah punca berlakunya kesesatan dalam kaum Bani Israel pada waktu itu. Dan Samiri pun telah diasingkan daripada rakyat-rakyat Bani Israel yang duduk di Palestin ketika itu. Dan Samiri mendapat satu hukuman yang mana apabila orang menyentuh kulitnya, maka Samiri akan merasa badannya seperti terbakar.